Nah, kalau berada di bawah permukaan bumi, kita kena buat langkah ini dulu. Okay, apakah langkah ini? So, kita kena pertimbangkan bila objek berada di permukaan bumi. Same like what we did just now lah. Alright, G-same capital M. Radius capital R. Alright, isi padu ialah isi padu VE maksudnya isi padu bumi. The Earth volume. Ialah 4/3 pi R kuasa 3. Itulah isi padu kan? Okay. Now one more thing ialah ketumpatan. Kita dah lihat awal-awal, ketumpatan bumi adalah rho kg per meter cube. So inilah information. You kena isi dalam nota nanti ya. Okay. So now, berdasarkan maklumat ini, saya gunakan dengan formula isi padu dengan ketumpatan saya nak gunakan lepas dia. Okay. Now start dengan ketumpatan. Ketumpatan diberikan oleh formula G-same, kita bahagikan dengan isi padu. Apa bagi apa? G-same bagi isi padu. So density maksudnya apa? Ketumpatan. Mass adalah G-same bahagi isi padu. Now when I rearrange this formula, saya jadikan mass sebagai perkara rumus. Saya akan dapati mass sama dengan volume darab density. Itu pindah volume ke sebelah kiri, dia akan jadi darab dengan density. So volume times density atau density times volume, no problem. Okay, ini adalah formula secara umum daripada ketumpatan. So apa dia G-same? G-same, berada G-same ialah isi padu darab ketumpatan. Okay. Now bila sudah tulis macam ini, saya akan gantikan. Apakah formula bagi isi padu? 4/3 pi R kuasa 3. Ini untuk apa? Untuk bumi. Ketumpatan bumi berapa? Rho. Maka 4/3 pi R kuasa 3, ini yang mewakili isi padu bumi, darabkan dengan ketumpatan bumi. Inilah ketumpatan bumi. Akan memberikan saya G-same bumi. So capital M adalah G-same bumi. So what is G-same bumi? M sama dengan 4/3 pi R kuasa 3 darabkan dengan ketumpatan. Okay. Once we have done this, now remember just now formula nombor 3 tadi ada G sama dengan capital G darab capital M dibahagikan dengan R kuasa 2. Inilah formula untuk mencari daya tarikan graviti ini. Alright, the gravitational force. So, tapi kita sudah dapat M sebagai 4/3 pi R kuasa 3 rho. So, kita gantikan di kedudukan M ini. Alright, kita gantikan di kedudukan ini. So, bila saya gantikan, apa berlaku? So, ya capital G salin balik, like normal. Alright. So, the capital M pula adalah semua ini. This is my capital M. Gantilah dari atas, terus ganti. Over R kuasa 2. Ikut formula tadi. Nah, bila kita gantikan, the R kuasa 2, R kuasa 3, saya boleh ringkaskan. Batal R kuasa 2, batal R kuasa 3, tinggal R saja. Mana? Ke atas ini. So, yang lain semua remain. So, apa yang remain? So, you will get it as G sama dengan 4/3 capital G darab pi darab R saja. Why R saja? Sebab 2 dengan 3 saya dah batalkan. So, cut off 2, tinggal 1 R saja. Darab density. So, ini saya labelkan sebagai formula nombor 4. Okay, small g sama dengan 4/3 capital G pi capital R dan darab density. So tadi pun ada satu perhubungan iaitu G sama dengan capital G M bagi R kuasa 2 ataupun perhubungan ini. Ini bila berlaku bila objek berada di permukaan bumi. Okay, so dapat satu perhubungan. Okay, make it as formula nombor 4. Okay, dan now berada di bawah permukaan bumi pula. Bila below the earth surface, ini kedudukan dia. Iaitu objek tersebut berada pada satu kedalaman daripada permukaan bumi. Katakan kedalaman ini. Daripada kedudukan ini ke pusat bumi, jaraknya ialah h. So, bila dia berada di sini, yang bagi jarak h, ianya akan membentuk satu lagi sfera yang lebih kecil. Nah, kita kena pertimbangkan sfera yang lebih kecil ini.
So now, bagi sfera yang lebih kecil ini, pada kedudukan ini, apakah daya tarikan graviti? Tadi di permukaan bumi, bila permukaan bumi, nilai R saya ialah capital R. Tapi nilai R yang dalam kedudukan yang baru ini pula ialah the small, what we call h ini. That will be our small value, small h. Okay. Sama ada dia permukaan bumi, the whole bumi, atau size yang lebih kecil. Remember, earlier saya dah bagi tahu, ketumpatan adalah sama. So they have the same density. Density mereka adalah sama. Okay. So now let's look at the information. The mass of the smaller Earth, yang mana merah tadi kan, katakan sebagai M prime. Of course, mesti lebih kecil daripada yang asal tadi. Katakan ini adalah M prime kilogram. Okay, sudah M prime. Ini untuk yang baru. Okay. Kemudian kita lihat pula tentang jisim objek yang saya pertimbangkan masih lagi sama. Objek yang sama, so small m kilogram. How about radius? Sudah berubah. Jejari yang baru adalah small h. Yang pertama tadi capital R, now small h. Of course, small h lebih kecil daripada capital R. Okay, so small h. Then kita lihat pula isi padu. Sama ada sfera yang besar atau sfera yang kecil, formula isi padu tak berubah. Sebab kedua-duanya merupakan sfera. 4/3 pi R kuasa 3. Itu adalah formula bagi sfera. Yang berbeza ialah jejarinya sekarang. Langkah pertama tadi, jejarinya capital R. Now, yang situasi kedua, jejarinya ialah small h. Maka, the formula isi padu sfera yang baru ini, yang lebih kecil ini, ialah 4/3 pi h kuasa 3. That will be the new volume. Okay, remember, tadi yang pertama 4/3 pi R kuasa 3, capital R. Now, small h kuasa 3. Okay, inilah isi padu baru. So, new volume, ketumpatan. Sama ada sfera yang besar atau sfera yang kecil, kedua-duanya merupakan bumi. Ketumpatan bumi tetap. Tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah mengikut saiz. So, whatever the size, as long as masih lagi bumi, ketumpatannya sama. Iaitu rho sekali lagi. So, sekali lagi macam tadilah. Ada isi padu, ada ketumpatan. Saya boleh cari jisim sfera yang kecil ini, yang baru ini. So, you tahu macam nak gunakan formula? Formula yang samalah. So, we are going to use daripada formula ketumpatan. Sama dengan jisim bagi isi padu. So, saya buatkan dalam bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris ini. Ketumpatan sama dengan jisim bagi isi padu. So, what will be the next step? Pindahlah. Pindah isi padu ke sebelah kiri. Jadikan jisim sebagai perkara rumus. So, bila kita pindahkan dia, then what will happen? Kita akan dapat formulanya macam ni. Iaitu jisim sama dengan isi padu darab ketumpatan. Ini bagi sfera yang baru, yang kecil tadi itu. So, apakah isi padu yang kecil tadi? 4/3 pi small h kuasa 3. Ketumpatan tidak berubah. So, jisim sfera yang baru, kita dah katakan tadi, M pelengkap. Ini M prime lah. M prime. So, M prime sama dengan 4/3 pi h power 3. So, 4/3 pi h power 3 ini adalah isi padu. Ketumpatan adalah rho. Masih lagi sama. Okay, tidak akan berubah. Alright, next step. So, ini remember the M prime, we are going to use now. Tadi di permukaan bumi, satu jarak tertentu, katakan tarikan gravitinya, saya berikan simbol G. Sekarang bila berada di bawah permukaan bumi, katakan simbol bagi daya tarikan graviti adalah G pelengkap or G prime here. Okay, let G prime as the gravitational acceleration at a distance of h. Okay, katakan what we call a G prime merupakan daya pencetutan graviti pada kedudukan pada jarak h lah daripada pusat bumi ini. Alright, katakanlah G prime. So from the formula nombor 3 tadi, small g sama dengan capital G darab capital M divided by R kuasa 2. R ialah
jejari bumi. Dan baru kita dapat tadi M prime. So M prime kita sebagai 4/3 pi H kuasa 3. Why H? Kerana saiz yang lebih kecil. H kuasa 3 darab ketumpatan. So ambil nilai M prime ini, saya gantikan di kedudukan ini. G pula saya kena gantikan dengan G prime. Inilah formula umum. This is a very general formula. Mengikut jarak tertentu. Now kalau dia berada di bawah pusat bumi, then the G will become G prime. The M will become this value. Gantikan. So maka bila saya ganti G dengan G prime, capital G tak boleh ganti, dia tetap pemalar. Yang capital M ni kita ganti dengan M prime. Ganti dengan M prime. Jarak mereka pula ialah daripada pusat bumi ke objek tersebut ialah H. Maka H kuasa 2. So everything must replace. Formula nombor 3 tadi adalah formula yang umum. Very general formula. So what is this R? R ialah jarak daripada pusat bumi sehingga objek tersebut. So olehkah saya pertimbangkan di permukaan bumi, then it will become the radius of the earth. Okay, saya dah ganti. Next step, saya kena gantikan nilai M prime. So bila saya gantikan M prime, saya akan dapat macam ni. So M prime saya ialah 4/3 pi H kuasa 3 darab density. Tu semua ni adalah mewakili M prime. Apa itu M prime? M prime adalah G-same bumi yang kecil tadi. Alright? So M prime merupakan G-same bumi yang kecil. This one lah. Okay. So now kalau kita bandingkan atas dengan bawah ni, kedua-duanya ada H. Bila ada H, of course kita boleh ringkaskan dan perlu ringkaskan. Bawah ni kuasa 2, atas kuasa 3. Ini lagi besar. So potong semua H2, tinggal satu H sahaja di sini. Remain 1H. So bila remain 1H, tak boleh buat apa-apa. So terus tuliskan perhubungan dia. G prime ialah 4/3 capital G pi H. Ni H yang 1/3 tadi ya. Darab density. Okey, dapat ini. Formula saya labelkan sebagai nombor 5. Formula nombor 5. If you remember just now, sebelum ini di permukaan bumi kita dapati G sama dengan 4/3 capital G, pi, capital R, darab density. Itu yang kita dapat sebelum ini. Now, formula nombor 5 ini dengan formula yang sebelum ini, I'm going to divide. Formula nombor 5 bagi formula sebelum ini, iaitu nombor 4, saya bahagikan. Letak formula nombor 5 di atas, bahagi dengan formula nombor 4 di bawah. Ikutlah G prime sama dengan capital G 4/3 kan? 4/3 capital G pi H rho. Bawah pun kita gantikan. When ganti dapat macam ni. So, yang atas bagi dengan atas, dia G prime bagi dengan G 4/3 pi H rho dengan 4/3 G pi R rho, kita letak di bawah. Ini atas ni daripada formula nombor 5, yang bawah ni daripada formula nombor 4. So apa yang sama kita batalkan lah. 4/3, you can cut. Capital G boleh batal. Sebab sama. Pi dengan pi boleh batal. Rho dengan rho boleh batal. Tapi H dengan R tak sama. Tak boleh batalkan. Bila tak boleh batalkan, dia jadi macam ini. Ini yang tinggal after simplify the formulas. So G prime divided by G equals to small h divided by capital R. If you remember, what is this capital R? Anyone can tell me what's the capital R? Capital R. What is the capital R? Siapa boleh berikan saya jawapan capital R? Capital R ini mewakili apa? You can type in the chat group here. Ada? Capital R radius. Which radius is that? Ravina? Which radius? What radius is this? Radius of the bigger earth or the smaller earth? Okay. The bigger. Yes? The bigger earth. Bigger one, So, yang smaller one ialah, very good. So, bigger earth, very good. So, Shwell also answered, very good. Okay, good. Now, the next step apa saya nak buat ialah, I'm going to shift the small g to the right hand side. This small g pindah ke sebelah kanan.
Bila saya pindah ke sebelah kanan, sini bahagi. Pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Then what will happen? Oh, then the formula will become G prime. That means what is the gravitational acceleration pada kedalaman H? So that means jarak daripada pusat bumi adalah H equals to small h divided by R times by small g. So this G ialah the gravitational acceleration, pecutan graviti di permukaan bumi. Kalau di bawah permukaan bumi, inilah pecutan graviti dia. Apakah pecutan graviti di bawah permukaan bumi? Jawapannya H bagi R darabkan dengan G tersebut. Apa nilai H? Depends lah, bergantung kepada soalan berapa kedalaman daripada permukaan bumi. Tolaklah daripada radius bumi, you dapatlah H. Daripada, let's say dia kata, what we call satu objek berada pada kedalaman, katakan let's say sebagai contoh, kata 10 km di bawah permukaan bumi. So daripada R iaitu jejari bumi, tolakkan 10 km, you dapatlah nilai H. Itulah wakil H. So nilai H tersebut bahagikan dengan jejari bumi, darab dengan pecutan graviti bumi, dapatlah pecutan graviti pada kedudukan di bawah 10 km daripada paras bumi tersebut. Okay, so this is a formula. But try to understand how to calculate the small h. R minus whatever depth, kedalaman dia. So, daripada formula ini, apa yang kita dapati ialah, daripada formula terakhir ini G prime ini itu pecutan kegravitian dia, pecutan graviti ini adalah berkadar terus dengan nilai H. Iaitu jarak daripada pusat bumi. Okay, try to visualize. Okay, center of the earth. Tadi tak ada objek, jaraknya small h. Kalau jarak h semakin meningkat, that means the object is moving towards the earth surface. Maka pecutan graviti pun akan meningkat. Dengan arti kata lain, kalau nilai h berkurangan, that means you go deeper and deeper. You are moving towards the center of the earth. Bergerak menuju ke pusat bumi. That means deeper and deeper. Then the gravitational acceleration akan berkurang. Sebab dia directly proportional to the H. Come again? Okay, alright. So, which means when H decreases, that means what? We are moving towards the center of the earth. Semakin dalam. So, pecutan gravitinya juga akan berkurangan. Sebab dia directly proportional and vice versa lah. So, kalau dia semakin meningkat, that means you're moving away from the center of the earth, moving towards the surface of the earth. So, the G value will increase. So, the G akan meningkat, tambah. Bila the small h sama dengan, when the small h, ini formula ni kan, small h sama dengan capital R, meaning radius of the earth. Capital R dengan capital R saya boleh batalkan, tinggal G saja. So G prime equals to G, where? At the surface of the earth. Let's go!